sure lah kalau ada guard yang jaga lagi waktu malam di ujung. Oh bro, aku ingat. Boleh nampak depan? Okay, depan ni ada pokok tumbang. Aku ingat nak teruskan perjalanan. Ha? Kau confident ke apa? Okey. Tak ada jalan lah tu. Macam teruk sangat ni pokok tumbang ni. Aku tengok map, dia clear tau. Ha? Jangan rasa je nak teruskan ni, nak betul balik. Okey. Tak, terus tu aku tak tahu dia boleh lalu ke tak. Sebab teruk ni aku tak expect. Masa aku tengok Google Street. Okay, korang boleh tengok jalan dia tertutup sebelah ni. Ada pokok tumbang, nampak tak? Aku punya lampu tak sure. So ada pokok tumbang ni, sangat teruk lah. Aku masa tengok Google Street tu tak teruk macam ni jalan dia. Aku tak sure nak teruskan kita ni. Ni, tanya kawan hang, nak teruskan ke tak? Direct tidur. Tengok, biar sekejap ya kita. So macam ni kita nak teruskan je. Tak berbeza ni. Dah kau. Ha? Dah kau. Kalau Viva mungkin lepas. Ni kereta ni panjang ni. Macam mana? Dia boleh menyusup. Nak U-turn jalan ni memang senang. Ni memang aku dah fikir macam ni kalau nak U-turn. Nak turun tu? Turun kan? Confirm Jadi suruh dorong jalan ni. Aku tak bayar kisah jalan tanah. Okey, aku tak teruskan konten sampai ujung jalan ni. Pasal jalan ni dah jadi jalan sangat kecil, sangat terpencil lah. Lepas tu di jalan tanah ni aku takut. Aku tak sure apa kat depan lah. Takut aku sangkut. Kandas. Alamak, dia bersih tu. Tak tahu dia longkang ke, dia parit ke. Kalau Viva tu patut aku rasa kuat nak naik Viva. Kuat aku nak naik Viva lagi daripada kereta ni. Skuter insting pun tak ikut sebab aku fikir Viva tu dia punya lampu aku tak setting. Dah mati lah. Sorry lah, aku tak boleh teruskan konten ni lah. Pasal aku rasa macam kalau aku teruskan lagi is kerja gila lah. Melainkan kalau aku dah pernah Ricky siang, okay. Sekarang aku tak tahu benda apa kat depan tu. Kok tiba-tiba ada pokok tumbang. Lepas tu aku tak boleh nak pusing. Jenuh. Okay, aku baru sampai separuh jalan ni. Lagi 6.7 km nak sampai terus ke resort tu lah. Aku sendiri ambil keputusan untuk patah balik lah. Bukan tak nak pergi, tapi aku rasa macam aku tengok Google Street tu, jalan ni elok tau. Maksudnya tak ada pokok tumbang dan sebagainya lah. Maksudnya boleh dilalui lagi. So aku dah Ricky dah. Tapi bila aku lalu tadi korang boleh tengok dalam video tadi, separuh jalan dia pokok dah menghalang, tinggal satu lorong je. After that aku takut, sebab aku tak nampak depan. Aku takut pokok tu ada pokok tumbang lagi kat depan. Mungkin motor je ke boleh lalu, Allah Ta'ala alam. So aku takut bila aku dah sampai sana nanti aku nak go stand dah jadi payah lah dengan jalan je. So tadi pun belah kiri dia tu, bila jalan tu dah menghalang jalan, aku nampak memang ada kesan tayar lalu kat situ kan. Tapi ni lah tanah. So dengan kereta ni, aku guna kereta Shelby ni, dia besar, dia lebar. So agak sukar lah untuk aku reach ke terus. Melainkan kalau hari ni aku bawa kereta Viva, confident sikit lah. Pasal kereta Viva kalau ruang kecil pun dia boleh pusing balik. Kereta ni susah nak pusing balik.
So tak tahu apa depan tadi. Aku ingat aku tak teruskan dulu lah konten untuk kali ni. Tapi aku akan buat pada masa akan datang kot. Aku ingat aku akan pergi waktu siang dulu, tengok boleh jalan tak sampai ujung. After that baru jalan waktu malam balik. Dan mungkin kemudian punya video tu aku akan fokus terus lah jalan ni. Okay, jalan ni kalau korang boleh tengok sini lah, pokok dia sampai tutup sampai kiri kanan tu tutup, Sampai berjuntai kat atas bumbung sampai kena lah. Jalan ni memang aku ingat jalan yang dah ditinggalkan. Cumanya kat sini aku nampak kesan rumput tepi jalan ni macam diorang baru potong lah. Ke sini pasal Madar ni. Ha? Kan ada Madar. Kat situ lah. Aku expect ada orang lagi tau. Tapi main pokok tadi, alamak, aku tak. Kalau jalan tu macam ni lagi kan, aku terus je sampai ujung. Sebab dah tinggal dekat lah. Nampak macam dah lama. Ha? Pokok tu macam dah lama kan. Macam tak besar aku sebab pergi keselamatan tu. Fikirkan keselamatan orang dalam kereta semua sekali. Kalau fikirkan nak buat konten semata-mata tapi tak fikir keselamatan, Kedah pun tak syok kan. Kena diki waktu siang tu. Aku pasal memang ada kesan tayar kereta ni. Tapi jalan je tu nak pusing ke mana kalau jadi apa-apa kan. Sebab dalam map clear tau. Dia just rumput je, rumput kering je. Itu yang lama. Tu map lama lah. Map maybe 2 tahun lepas. Tapi aku rasa ni macam makin teruk lah. Maksudnya yang kita pergi ni memang jadi lagi teruk, jadi lagi worse tau jalan ni. Tengah mana ni. Kau tak rasa sesuatu? Aku pun tak berhati kak. Masa tak dapat pergi kat depan sekali. Tapi jom kita balik lah. Satu lagi kereta ni kalau jadi apa tak bala pun nak bagi kerosakan dia tu. Kalau bawa 4-wheel drive ke apa ke kan, kita tahu lah dia punya ketahanan dia macam mana. Kereta ni bukan sesuai untuk jalan-jalan off-road je tu. Tak boleh lah. So kita orang ambil keputusan untuk pulang semula ke Kuala Nerang kot. Sekarang jam dah menunjukkan 3.55 minit malam. Okay. Rekod tu kau biar dia rekod. Pasal Hongkong tu ni. Ha? Hongkong. Kongkang kau tak tahu ke? Kongkang antara sihir yang paling dahsyat sekali. Ya. Tulang kongkang. Orang sihir paling teruk sekali kongkang. Okay, dia guna binatang untuk sihir. Ya. Dia aku tak ingat lah cerita. Bukan cerita lah, aku dengar betul-betul cerita benar. Memang kena gambar tu. Dia pecahkan dinding kot. Dalam dinding tu ada tulang kongkang. Tapi tu antara memang paling power lah yang untuk menyihir orang.
So dalam perjalanan pulang ni, sambil-sambil tu aku sebenarnya nak cerita masa turun dekat taksi Pedu Resort tadi. Namun disebabkan jalan terlalu teruk, aku tak balik. So aku ceritakan lah sejarah di mana apa yang berlaku di resort taksi Pedu. Namun cerita ni yang aku baca daripada internet. Kalau tersalah, aku minta maaf, boleh betulkan dekat ruangan komen. Aku tak kisah kalau orang nak betulkan. Cumanya guna bahasa yang murni lah. Jangan tiba-tiba kata bodoh tu simpan lah. Aku tak suka ayat-ayat macam tu. Kalau nak komen elok-elok lah. Kalau tersalah, aku willing untuk mengakui kesalahan tu. Okay, tak marah apa semua, korang komen je kalau tersalah lah. Okay, cerita dekat Tasik Pedu ni ialah di mana kawasan ni merupakan satu kawasan pelancongan yang popular lah apabila dia siap dibina. Waktu tu aku tak pasti dia siap bina tahun berapa, tapi dalam tahun 90 lebih lah. Tahun 90 lebih dia siap dibina. Dan ini antara resort yang kira paling popular lah dalam Malaysia ketika itu. Kerana resort Tasik Pedu ni dia merupakan resort yang memang cantik lah, orang kata kan. Cantik. Dan waktu ketika Tasik Resort ni ramai orang melawat, ramai orang berkunjung dan sebagainya. Ramai pengunjung di antaranya terdiri daripada pengunjung daripada Singapura, Taiwan dan sebagainya. Maksudnya pelancong-pelancong daripada luar negara yang aku difahamkan. Okay. Namun orang Malaysia pun ada juga pergi sini dan sebagainya. Kemudian nak jadikan cerita kan, pada tahun 2005, kalau silap betul kan, kalau tak silap aku, pada tahun 2005 ataupun 2007 macam tu, berlaku kemarau yang sangat teruk di Malaysia ni. Maka air empangan Tasik Pedu ni dia surut. Untuk pengetahuan semua bahawa Tasik Pedu ni empangan dia untuk mengalirkan air ke sawah-sawah padi yang terdapat di negeri Kedah ni. Tujuan dia dibina. Dan sebab musim kemarau tu, mungkin petani-petani dia buka air untuk mengairi kawasan sawah padi. Maka kawasan empangan ni dia surut, dia turun air sangat teruk lah sampai nampak ke dasar. So bila sampai nampak ke dasar, dikatakan ada 2 orang pemancing yang sedang memancing kat situ, sedang memancing lah jalan. Kemudian apa yang dia nampak ketika dia mancing tu, dia cari batu untuk masak kot, tak silap aku. Batu untuk masak macam mana lah. Tengah cari-cari tu, mereka terserempak dengan ratusan batu nisan lama yang masih terpacak kukuh. Jadi bila berlaku kejadian tu, ramai yang terkejut lah. Ramai pihak yang terkejut. Di mana datang kubur tersebut kan, batu nisan dan sebagainya terpacak. Sebab selama dia dibina dalam 60 tahun dah, 60 tahun ke 50 tahun ke, waktu tu aku baca, dia katakan tak ada seorang pun tahu apa yang ada kat dasar tu lah. Dan orang berfikir bahawa dasar tu adalah hutan lah. Namun selepas jadi kejadian tersebut, maka cerita-cerita tersebut telah tersebar. Cerita-cerita mengenai terjumpanya perkuburan lama yang beratus-ratus batu nisan dijumpa tu tersebar. Namun orang yang pergi ke resort ini pada ketika itu, waktu kemarau tu, mereka juga memang mengakui nampak lah batu nisan terpacak dan sebagainya. So atas kapasiti itu, kejadian itu, maka orang menyebarkan lah bahawa ini adalah tempat yang maybe creepy lah kot bagi pandangan orang. Maka ramai pengunjung-pengunjung daripada Singapura dan Taiwan turut terkesan lah, di mana mereka macam diorang, mungkin kepercayaan diorang lebih kepada feng shui kan. Bila tempat tu macam tempat orang mati, orang kena tanam, so isi tempat yang bukan elok sangat lah. Itu kejadian, ini cerita yang paling glamour lah. So lepas daripada 2005 tu, mulalah pengunjung semakin kurang. Sehingga kan pada tahun 2010 resort tersebut ditutup. Itu satu cerita. Kemudian cerita-cerita lain ialah orang yang pernah menginap di resort tersebut lah. Di mana yang aku baca tu, dia satu family pergi sebab waktu tu ada kelab kereta pijat buat macam family day. So diorang pun pergi dekat tempat ni dan dia tidur di sini lah. Dia cerita dalam blog dia. Okay. So dikatakan sangat cantik lah, sangat cantik. Dia pun seronok happening. Tapi bila menjelang senja, bila menjelang maghrib,
dia rasa macam creepy lah. Dia rasa macam, dia tulis kat situ kan, dia tulis spooky, maksudnya macam menyeramkan kan. So waktu tu pun dia bawa anak dan sebagainya. So anak dia duduk di dalam bilik saja lah, kecuali keluar untuk makan. Lepas tu dia cerita dalam blog dia. Kemudian mereka tak ada apa-apa, kena apa-apa lah. Semuanya pada malam tu diorang kata, dia cerita ada family yang menyertai family day tu, ada keluarga yang menyertai family day tu terpaksa dipindahkan ke resort ataupun bilik lain kan. Bukan resort, maksudnya bilik lain, disebabkan kerana gangguan yang sangat teruk lah kan. Jadi kes-kes tu tersebar luas. Kemudian ada yang di penghujung tu pun 2010 pun ada yang pergi dah tutup tu pun, dia kata memang dah tak ada berapa pengunjung sangat. So malam memang tak ada apa aktiviti ni buat, hanya tidur di dalam bilik saja lah. So banyak lagi lah kisah-kisah yang disampaikan dekat Tasik Bedu ni. Kalau ada aku baca banyak lah, ada macam-macam lah. Ada penunggu Tasik Bedu, jembalang tanah, jembalang resort, jembalang air, dia macam-macam. Aku pun yang macam-macam tu aku tak nak ulas lah, pasal yelah macam-macam versi kan. Cumanya kalau korang ada cerita, maksudnya pengalaman ke ataupun memang korang alami sendiri ke untuk resort Tasik Bedu ni, jalan ke apa kan, korang boleh cerita di ruangan bawah. So aku akan komen semampu yang boleh. Kalau aku ada masa, aku komen lah kat bawah ni. So untuk hari ini memang aku tak dapat nak reach ke hujung jalan, pasal malam penglihatan sangat terhad. Dari satu, dari sudut keselamatan, bahaya dan sebagainya. Jalan tadi pun dah jadi selorong dan agak sukar lah untuk dilalui. Kalau naik kereta besar memang sukar lah. Dan aku ambil keputusan atas keselamatan. Aku ingat aku tak teruskan. So dalam video tadi aku patah balik. Jalan ni berkabus. Aku ingat ni kawasan Tasik tu. Sebab daripada kalau siang jalan ni, belah kanan ni korang akan nampak Tasik Bedu tu. Okay. So sekarang ni dah jadi kawasan yang sangat terpencil lah. Itu salah satu faktor Faktor lain ada orang kata disebabkan oleh kerana terlampau jauh. Memang jauh sangat untuk kita sampai ke pekan ataupun kampung-kampung yang terdekat lah. So itu sendiri bagi pandangan aku memang agak kurang lah. Kalau tempat pelancongan kurang lah bila jauh daripada orang kan. Termasuklah macam Bukit Fraser ke apa ke, jauh kan daripada pekan dan sebagainya. Jadi orang kurang berkunjung. Kalau korang pergi Cameron Highland ke apa ke, tempat tu dia banyak kedai, banyak macam pekan dia meriah. So tempat tu more hidup lah orang kata kan. Lebih hidup berbanding tempat-tempat yang jauh terpencil macam ni. Siapa nak pergi malam-malam? Kot tiba-tiba korang dekat resort contoh situasi korang kat resort, korang bercuti. Lepas tu dapat panggilan kecemasan kat kampung, ada orang sakit ke, kenalan keluarga sakit. Korang nak kena gerak pukul 2 malam, 3 malam. Lepas tu korang nak kena redah jalan ni, bawa anak kecil. So bagi aku lah, kalau tempat pelancongan ni tu agak kurang sesuai lah untuk kita pergi kan. Bukan tak boleh, tapi boleh. Namun aku claim dekat sini ada yang rumah terapung tu, aku tengok ada orang buat aktiviti dan sebagainya. So bagi pandangan aku sendiri jujur, bukannya aku nak kata tempat ni haunted ke, tak ada. Sebab aku lalu ni pun tak ada benda pun. So boleh je lalu. Jangan kata aku buat video ni kata tiba-tiba korang tak nak pergi ke apa ke. Sebab aku lalu ni waktu malam. Kalau korang lalu waktu siang, okey je kot. Aku lalu pukul 3-4 pagi ni tak ada orang lah. Tapi andai korang nak lalu siang boleh lah kan. Sebab memang ada rumah terapung dekat tengah Tasik tu, yang aku baca lah dalam MB. Ada orang buat aktiviti barbecue dan sebagainya, bawa di sekeliling Tasik. So far aku rasa benda tu menarik lah. Dan maybe aku akan try juga lah, bila tak tahu lah, dah mungkin dah bosan kan buat jalan, video konten kat jalan ke apa. Cari siapa-siapa yang tak pun pengikut follower FJ Seram ni, yang follow channel Farhan Jamal ni. Aku open day kepada semua siapa-siapa yang nak merasai pengalaman tu. Ikutlah aku sponsor ke apa kan. Kita tidur semalam, kita tengok tidur semalam dekat tengah-tengah rumah terapung kat Tasik Bedu ni. Kot ada orang yang minat nak join lah. Ramai ke yang nak join? Kalau yang minat nak join, cuba try komen kat bawah.
Ikut-ikut masa akan datang aku boleh buat. Kita pergi ramai-ramai, tak silap aku rumah tu boleh muat lebih kurang 10 orang kot. Lepas tu kita buat aktiviti barbecue apa semua saja kan, gathering untuk menghargai follower. Tapi kena berani lah yang pergi tu. Jangan pergi yang tak berani ke apa lah. Nanti panjang cerita jadi leceh lah. Kalau boleh yang kuat semangat apa semua. Okay, so itu saja aku nak sampaikan. Cerita-cerita lain tak ada. Okay, cerita-cerita lain pengalaman aku lalu jalan ni actually tak ada benda lah. Tak ada benda yang pelik ke benda ke. Aku rasa alhamdulillah clear lah. Cumanya tadi masa nak pergi tadi ada kongkang melintah. Tapi kongkang bagi aku standard lah. Kalau binatang melintah malam-malam ni benda yang biasa. Melainkan ada benda yang luar biasa kan, yang abnormal daripada luar pemikiran, tak ada lah aku nampak setakat ni. Okay, masa kita orang nak lalu sini pun, masa dekat simpang yang 4 tadi, belok kanan ke Tasik Bedu, belah kiri ke Durian Burung tadi pun, depan tu ada kereta polis beronda dia tutup lampu apa semua. Dia duduk bawah gelap tu. Okay, special branch shot. Dan anggapan pada malam ini jalan pun tak berapa elok lagi lah. Pasal jalan basah, maybe lepas hujan lebat. So ni dia punya papan tanda lah. Rasa tak masuk. Ha? Apa dia? Rasa tak masuk. Apa dia? Kenapa tak masuk? Ajak hang. Hang siapa? Jangan pegang yang ni mana?